sendiri, penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama, bekalan masa depan dan akhirat. Indah disemat, bubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendadah tangan mengaminkan bacaan doa dan memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Ustaz Ahmad Zaki untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa hasin akhlaqana wa nawwir qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil khairi waj'alna min ahlil barakah waj'alna min ahlil maghfirah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah waj'alna min ahlil firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al majlisana hadha majlisan mubarakan li ashabina wa ahlina wa jiranina wa duyufina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zaki atas bacaan doa tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada moderator kita, Puan Dahlia, untuk mengendalikan sesi ladab PDPR dalam talian bersama Profesor Madya Dr. Yusran Sulaiman. Dengan ini mempersilakan. SRA Batu 10 Ceras dapat berkumpul di rumah ataupun di sekolah menggunakan peranti laptop ataupun handphone. Terima kasih kepada semua guru yang dapat memberikan kerjasama dan bersemangat ya untuk bersama-sama mendengar sedikit perkongsian ilmu daripada penceramah kita pada hari ini. Untuk pengetahuan Profesor, kami di sekolah SRA Batu 10 Ceras mempunyai 28 orang guru. Kami mempunyai 2 sesi iaitu pagi dan petang. Sesi pagi mewakili darjah 1, 2 dan 3, manakala sesi petang mempunyai darjah 1 hingga darjah 6. Sesi pagi, kelas PDPR kami dalam talian ada kurang daripada 30 orang, manakala sesi petang lebih kurang 45 orang dalam satu kelas, paling banyaklah maksimum. Jadi disebabkan arahan daripada bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam Selangor, semua guru-guru di bawah JAIS, di bawah pengelolaannya melakukan arahan daripada bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam Selangor, semua guru-guru di bawah JAIS, di bawah pengelolaannya melakukan PDPR semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kami guru-guru agak baru dalam bidang PDPR. Sebelum ni pun belajar di kolej ataupun universiti, kami belajar secara bersemuka. Kami tidak pernah mengendalikan situasi PDPR bersama murid di dalam talian. Jadi jemputan hari ini adalah untuk mendapatkan sedikit
ilmu daripada pensyarah kita, Profesor Madya, Dr. Yusran Sulaiman, dan saya harap doktor dapat berkongsi sedikit ilmu kepada kami semua guru-guru SRA Batu 10 Ceras. Dipersilakan doktor. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Suara saya clear Semua dengar Clear. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah, terutamanya kepada guru besar Ustaz Zarul Ayah kerana menjemput saya untuk beri buat perkongsian ni. Kita panjatkan syukur kepada Ilahi dengan limpah rahmatnya kita dapat berkumpul secara maya. So ni norma barulah, kita dah kena biasakan. Okey, tanpa melengah masa saya nak share saya punya slide. Saya harap semua orang dapat nampak. Okey, saya nak make sure semua orang nampak saya punya skrin ni. InsyaAllah nampak. Okey, tajuk yang saya letakkan adalah sesi perkongsian PDPR secara atas talian. Okey. So seperti yang kita maklum, kita semua tenaga pengajar, saya bagi secara umum lah, tenaga pengajar, guru-guru, pensyarah dan sebagainya terpaksa menjalankan PDPR secara atas talian dan anak murid kita ada di rumah. So ini satu cabaran yang besar. Okey, tadi kita punya moderator ada memberitahu bahawa guru tak pernah didedahkan berkenaan ni. Okey. Saya sebagai seorang pensyarah pun pernah juga didedahkan kan. Dan saya pun sebenarnya bagi pensyarah pun tak ada diploma dalam bidang pendidikan ataupun sebagainya. Tapi sebagai pensyarah salah satu jawab dia mengajar, kata buat pendidikan dan sebagainya. Jadi kita juga ada pelbagai masalah dan yang timbul sepanjang PDPR ini sebabkan main issue saya nampak ni adalah dari segi persediaan. Mungkin sebelum ni kita rasa bilangan COVID, kes COVID pada tahun lepas semakin turun. So mungkin tahun ni kita akan ada isu untuk melakukan PDPR secara biasa, bersemuka. Tapi sebab kuasa Allah Ta'ala kita terpaksa pergi semula pada PDPR. Saya just nak confirm di SRA pada tahun lepas pun dah mula kan PDPR ni? Saya tak pasti bulan apa. Kita start PKP tahun lepas bulan 3. Lepas tu rasanya banyak sekolah masih tak prepare apa. Saya pun itu kita masih dalam suasana kejutan lah. Pada satu stage kita dah kena buat PDPR. Dan saya rasa benda ni satu benda yang agak rumit sebab kita tak didedahkan. Macam mana nak buat PDP dalam keadaan kita duduk rumah dan sebagainya. Okey, saya punya slide ni saya ada campur sikit bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tapi yang Inggeris dia simple English lah, mudah faham. Okey, saya panggil ni, kita panggil redesigning the class for online learning. Okey, the word kita panggil ni redesigning. Okey, maksudnya macam mana kita nak design kelas kita daripada kelas secara bersemuka kita, saya panggil dia ataupun nama dia kelas fizikal kepada kelas online. Semua orang duduk depan PC, depan tablet, depan laptop dan sebagainya. Semuanya menggunakan peranti. Macam mana kita nak design? So first yang saya nak share sini, dilibatkan 3 pihak. Kita sebagai pendidik, yang keduanya adalah murid-murid kita yang nak menerima ilmu, dan yang ketiga adalah ibu bapa, di mana ibu bapa adalah sebagai orang tengah di antara dua pihak ni. So tiga-tiga pihak ni memainkan peranan yang penting. Tapi first kali kita sebagai keluarga pendidik, saya nak share sebagai keluarga pendidik. Okey, sebelum saya sambung lagi dengan sesi perkongsian saya ni, saya akan minta guru-guru boleh tengok sekejap di bahagian chatting sekejap. Saya stop sharing sekejap ni. Okey, cikgu dapat tengok di bahagian chatting tersebut. Boleh nampak tak? Saya ada bagi satu website. Ada www.menti.com. Boleh pergi ke website tersebut. Kemudian dia akan minta kita masukkan kod. Okey, dia macam satu kotak minta kita keluarkan ada kod. So saya letak situ dia punya kod 32778084.
kepada siapa yang dah berjaya masuk tu, boleh gunakan ikon di Zoom tersebut. Di bawah tu kita ada simbol reaction. Okay. Di situ ada tanda thumbs up tu. So kalau cikgu dah berjaya masuk, boleh letak simbol tersebut. Soalan je. Okay. Soalan saya general saja. Okay, apa perasaan para ustaz dan ustazah sekarang daripada start tahun lepas hinggalah tahun ni, dan kita baru dalam 3 minggu untuk tahun ni, perasaan sepanjang mengendalikan PDPR. Okay, boleh tulis kat situ lah. Lepas ni saya akan share. Sebab dia tak perlu tulis nama lah. Secara jujur lah beritahu apa perasaan kepada mereka yang telah tulis tadi. Ada nombor 55, 34 dan sebagainya tu, dia boleh tulis sekali lagi. Dia ada, tak silap saya ada 3 kali. Ada tiga kali. Okay. Tanya diri sendiri lah, apa perasaan sekarang? Bukan emosi lah ni, bukan emosi pada hari ni. Kalau hari rasa gembira tu bukan, saya nak tanya sepanjang apa perasaan. Ataupun masa mula-mula buka sekolah ya, bila government kata okey, kan kita dapat announcement tu agak last minute juga. Okey, terpaksa buat PDPR. Yang sekali ya. So saya rasa masih ramai lagi lah yang tak berjaya menulis dekat ni. Okay, so ada yang tulis ni berfikir macam mana PDPR. Sebenarnya kalau lagi ramai, dia lagi nampak cantik lah dia punya pola ni ada PDPR online rasa macam tak seronok sebab tak bersemuka, berdebar. Apa lagi perasaan? Macam-macam perasaan kita ni sebagai tenaga pengajar ni. Share je ni. Saya pun tak tahu siapa yang tulis ni. Ada siapa, ada perasaan lain rasa apa? Excited ke ada? Rasa macam tak seronok sebab tak bersemuka tu saya yang tulis Prof. Okay. Ada sesiapa yang saya nak tanya sikit, ada yang berasa stres dalam pengendalian kelas secara online? Tak boleh face to face. Okay. Berfikir macam, okay, ni yang tadi. Ada lagi tak? Sebab kalau saya minta semua on mic nanti dia jadi kecoh. So sebab tu saya gunakan medium ni. Tak ada mana-mana cikgu yang rasa stres. Oh, ada yang tulis di bahagian chatting, sekejap saya tengok. Saya baru perasan di bahagian chatting ni. Ramai tu stres tu. Excited agak rumit untuk pelajar tahap 1. Okay, stres sikit je lah ya. Okay, stres dan agak tertekan. Okay. Okay, mencari pelbagai PDPR untuk disampaikan kepada murid tertekan. Okay, ramailah. Yang stres-stres ni semua tulis dekat chatting je. Dia tak tulis dekat menti ya. Okay, tak ada masalah, tak apa. Okay, stres. Oh, banyak stres ni. Saya tak terkira lah berapa banyak stres ni. Okay. Okay, so yang positif tu saya tak ada pergi. Saya nak highlight yang negatif. Bukan maksudnya saya nak highlight yang negatif sebab negatif ni macam mana kita nak perbaiki. Okay, so saya cakap tadi redesign. Maksudnya macam mana kita nak olah kelas kita ni. So nak olah ni bukannya sembrononya. Maksudnya kita perlu ada sedikit, sekurang-kurangnya ada sikit knowledge, sikit ilmu untuk memulihkan kita ubah ni. Okay, kita dah ada knowledge dari segi apa yang kita nak deliver kepada pelajar kita, apa yang kita nak sampaikan. Tapi sekarang ni dari segi kaedah pula, betul? Kaedah tu yang jadi masalah utama dia. So disebabkan oleh perubahan yang berlaku ni, kita akan melakukan stres. Dia serupa dalam hidup kita. Seseorang tu dah biasa dengan sesuatu benda, lepas tu kita minta dia ubah 360, kita minta dia ubah contohnya. Okay? Susah tak nak minta berubah? Tanya diri sendiri. Susah tak? Kita dah biasa dengan satu benda tu, lepas tu kita diminta ubah. Payah. Yes. Payah. Susah, Okay. Prof. Kita yang dah dewasa ni payah. Masa. Bukan dewasa Prof, dah tua. Dah tu. Ataupun sebagainya, tak kisahlah. Sebenarnya as a human being, okay, sebagai manusia biasa, bila kita dalam satu-satu, saya panggil itu sebagai comfort zone, okay? Zone selesa kita, tiba-tiba kita diminta untuk berubah. Manusia boleh berubah, tapi kita diminta berubah secara drastik, so agak payah. Okay? Tapi disebabkan keadaan sekarang ni, nak tak nak kita terpaksa berubah disebabkan keadaan sekarang. Okay? Semua orang tak nak keadaan macam ni, tapi keadaan yang memaksa kita. Okay. Masih ingat tak cikgu-cikgu pada satu masa dahulu, sebelum kita ada WhatsApp, dan masa mula ada WhatsApp pun dekat Malaysia, sikit-sikit orang guna. Kita pun perasan
Tak payahlah ada WhatsApp, kita guna je lah macam dulu SMS sebagainya, betul? Sampai satu saat kita terpaksa juga gunakan WhatsApp disebabkan keadaan sekeliling. Dan akhirnya kita sentiasa menggunakan sehingga sekarang dan kita nampak betapa baiknya penggunaan tu. So basically apa yang saya nak highlight kat sini, apa-apa perubahan yang kita ada ni, berkali kita cuba mindset kita. Kita terima dia sebab cara penerimaan setiap orang berbeza. So, kita cuba set dalam mind kita supaya apa yang berlaku ni dalam saya fokus pada keadaan online ni okay. Set pada kita boleh buat benda ni. InsyaAllah, cuma perlukan sedikit masa dan perlukan knowledge. Dan saya faham juga kita memang tak ada penahan daripada kementerian ke apa bagaimana yang buat. Even saya sebagai pengarah pun tak ada. So kami pun mencari kat mana cara nak buat tu. Tapi alhamdulillah sikit demi sikit ilmu tu ada dan hingga sekarang masih belajar. Okay. Tu yang saya nak highlightkan berkenaan dengan redesigning the class. Okay. Okay. Saya nak highlight ada satu ayat daripada surah Al-Ra'd. Okay. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang pada diri mereka. Okay. Ini kita biasa dengar ni. So maksudnya ayat ni sangat, saya bercakap sangat general. Okay. Tapi dia boleh apply kepada banyak benda. So ini salah satu keadaan yang kita terima sekarang ni. Nak kita nak kena berubah lah. Berubah ke arah lebih baik lah. Okay, ayat seterusnya adalah sabda Rasulullah SAW, ajarilah anak-anak sesuai dengan zamannya. Okay, sekarang zaman kita pun berbeza. Zaman saya belajar, zaman cikgu-cikgu belajar dulu pun pasti berbeza keadaan. So kita tak boleh cakap, okay dulu saya belajar pakai macam ni, so pakai, contoh dulu pakai kapur kan. Saya tak pasti dia masih pakai tukar pakai PowerPoint contohnya, pakai whiteboard dan sebagainya. So kita berubah disebabkan keadaan semasa. So kerana mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Maksudnya kita kena adapt dengan situasi sekarang. So, sekarang ni pun anak kita pun lebih terdedah dengan gadget dan sebagainya. So dia ada baik dan buruk dia. Semua benda yang berlaku ni ada baik dan buruk dia. Okay? So sekarang ni gadget tu dah jadi macam satu benda yang wajib lah ada untuk kita berkomunikasi. Okay, so saya rasa ayat daripada Quran ni dan juga sabda Rasulullah SAW ni saya rasa mainkan saya rasa sebagai satu motivasi lah untuk kita bergerak ke depan. Supaya kita ubah mindset kita. Kalau kita rasa satu benda tu susah, contohnya PTPR ni susah, kita ubah mindset kita, kata aku boleh buat benda ni insyaAllah dengan bantuan daripada sekeliling dan environment. Cuma kita kena lebih terbuka lah. Okay, saya nak share sikit, okay, ni screen yang saya share. So ni basically medium yang kita boleh guna untuk online. Okay. So yang sekarang ni kita tengah guna Zoom. Okay. So kita ada medium yang kita panggil Microsoft Teams. Dan saya rasa majority guru-guru familiar dengan Google Meet. Saya fahamkan pun di SRI pun banyak yang gunakan Google Meet. Even anak-anak saya bukan di satu sekolah, anak saya ada di 3 sekolah yang berbeza. So saya nampak memang majoritinya memang pakai menggunakan Google Meet dan ada sebagainya. Okay, saya just nak bagi ni sebagai informasi lah apa kelebihan dan kelemahan satu ni. So dia bagi tahu sini berapa partisipan, lepas tu apa yang boleh buat. Ni boleh buat share screen dan ada buat sebagainya. Okay, saya bukan nak bagi tahu lebih detail berkenaan setiap medium yang kita ada ni. Saya akan lebih fokus kepada masalah yang kita hadapi di kalangan pendidik. Okay, ni saya nak so tadi ada yang cakap stres. Okay, stres ni ada banyak benda. Kita kalau buat kelas secara fizikal pun, secara bersemuka pun stres. Okay? Ini kan pula sekarang ni. So stres tu datang dari arah yang berlainan. So berbagai arah ni. Tengok orang ni. Macam-macam. So at the end stres, even mungkin ada masalah di rumah dengan anak-anak dan sebagainya pun membagi kita stres. So macam mana kita atasi masalah ni. Dan dia bila kita jadi over stress, dia akan boleh menyebabkan kita ke arah sini. Kita panggil burn out. Okay? So saya rasa perkataan sesuai bahasa Melayu adalah kelesuan yang melampau lah basically. Kita sentiasa rasa letih. So bila dua keadaan ni boleh jadi, dia akan menyebabkan sebelah kanan ni. Okay? Dia akan boleh menyebabkan kita being tired all the time. So walaupun kita dah rasa kita dah cukup rehat, cukup tidur dan sebagainya, tapi bangun-bangun pagi pun masih rasa penat. Okay. Kita dah boleh menyebabkan sleepless night. Maksudnya kita tak dapat tidur ni. Mikir macam mana besok nak kelas ni, nak buat PDR dan sebagainya. Boleh menyebabkan kita sakit, boleh menyebabkan kita rasa risau. Kerisauan yang tinggi,
Kita boleh menyebabkan kita berat badan naik dan sebagainya. So semua ni akan daripada masalah sikit dia akan bertambah. So dalam hidup kita pun kita sentiasa diuji sama ada kita dalam keadaan senang atau susah, sentiasa diuji. So kalau kita susah tu macam mana kita nak atasi masalah tu, bukan kita lari daripada masalah. Dan paling teruk juga kita boleh menyebabkan kita depression. Okay. So saya harap di kalangan para guru tak adalah sampai ke tahap ni. Kita pun tak pasti berapa lama kita akan buat kelas secara online ni. Okay, ni ada satu jadual yang saya nak share. Okay. Ni saya sebelah kiri saya panggil dia sebagai masalah dan sebelah kanan saya panggil dia sebagai cadangan yang boleh saya cadangkan kepada pihak sekolah. Okay, ni sebagai cadangan tapi saya rasa nanti pihak sekolah boleh berbincang apa jalan terbaik. Okay, yang pertama sekali adalah email. Okay. Disebabkan tadi kita gunakan contohnya Zoom, Google Meet dan sebagainya, biasa menggunakan email. So saya cadangkan kita perlu ada setiap pelajar pun menggunakan email sendiri. Okay. Bukannya menggunakan akaun parents. Tak boleh ni guna email ibu bapa, mungkin so saya cadangkan kalau di sekolah SRA masih ada pelajar-pelajar yang menggunakan email parents, minta mungkin kita bagi satu arahan supaya setiap pelajar ada email tersendiri. Walaupun anak kita masih kecil, contohnya masih ada satu, masih kita boleh create email dia. Okay, dan saya cadangkan jika nak create email ni ada macam-macam, Yahoo dan sebagainya. Saya cadangkan kita menggunakan Gmail. Okay. Gmail ni dia menggunakan interface Google. Okay. So kita pun dah familiar. Apa-apa saja kita kalau tak tahu pun pergi Google. Masak pun pergi Google kan, kalau tak tahu kan resepi lah dan sebagainya, semua Google kan. Semuanya melibatkan online sekarang. So Gmail ni dia link dengan Google. So saya sangat menggalakkan supaya kita menggunakan Gmail. Bukannya tak boleh email lain, tapi bila kita guna Gmail ni banyak benda kita boleh buat selepas tu. Okay, tu yang pertama. Saya tak pasti di SA dah ada pelajar. Kalau sekolah kerajaan memang dia ada email yang kerajaan dah bagi. Tapi anak saya pun ada sekolah yang bukan kerajaan pun. Itu saya cadangkan sekolah dah, alhamdulillah mereka dah implement. So ini akan banyak ni kira boleh jadi kita cakap starting point dia. Sebab bila menggunakan email pelajar tu ni, kita sebagai cikgu ni boleh kenal itu anak murid kita, nama dia sendiri, bukan menggunakan nama ibu bapa dia. Okey, bila kita dah ada email ni, kita boleh ambil kehadiran dia. Okey, kehadiran ni kita boleh, disebabkan kita ramai menggunakan Google Meet, okey. Kita boleh ni ada satu YouTube saya tunjuk. Nanti saya akan tunjukkan video tersebut macam mana kita nak ambil attendance. Dia boleh ambil secara automatik. Kita tak perlunya, contohnya ada ini pengalaman saya dan perhatian saya. Contoh ada anak saya dulu sekolah, cikgu satu subjek, lepas habis subjek tu dia tanya, okey siapa yang hadir? Lepas tu berjela-jela grup WhatsApp tu. Penat kita tengok. Cuma tambah satu nama, kita pun penat. Okay. So kita nak elakkan lambatkan ni mesej ni. Itu baru kehadiran, belum lagi benda-benda lain. Okey, yang ketiga dia internet ataupun gadget dia tak cukup. Okey, ini sebagai persediaan kita. Okey. Gadget ni so kita sebagai tenaga pengajar perlulah ada gadget. So saya rasa kalau kepada sesiapa yang tak ada, mungkin kita boleh invest sikit lah. Okay, untuk kegunaan kita sebagai pengajar untuk personal lah, contohnya laptop. Mungkin kalau setakat menggunakan handphone tu saya rasa dia agak ada sikit kelemahan dan juga ada batasan lah untuk menggunakan handphone sebab dia kecil lah. Okey, berkenaan dengan internet pula. Okey, macam mana kita nak atasi ni? Okey. Internet ni dia bergantung pada keadaan contohlah kita mengajar dari rumah. Saya tak bukan nak promote mana-mana supplier, contohnya Unify ke Messi dan sebagainya. Kita tengok sebab contoh macam Unify, dia coverage dia pun tak boleh sampai satu Malaysia juga. Okey, kalau rumah kita tu kita tahu Messi lagi bagus, kita gunalah yang tu sebab kita sekarang masih menggunakan online. Dan walaupun kita satu masa nanti pergi kepada, contohnya sekarang ni kita buat online, lepas tu satu masa saya tak pasti bila kita akan ke kelas secara bersemuka sebenarnya. Yang online ni kita masih boleh teruskan. Okey, so saya ada untuk PDPR ni kita boleh bagikan kepada dua. Okey, pertama kita panggil secara live, dia punya term tu synchronous. Okey, maknanya syn. Kalau pernah dengar perkataan syn tu maknanya dia synchronous. Dan lagi satu asynchronous. Okey, so ni kita buat secara live dan lagi satu ni kalau kita record. Okey, sebenarnya ni kedua-dua ni kita boleh buat secara serentak sebenarnya. Masa kita buat live, kita terus rakam. Contohnya pada yang gunakan Google Meet, ada ikon di button yang ada 3 titik tu, ada satu ikon kita record. Even sekarang Zoom pun tengah direkod kan. Okey, apa tujuan kita buat ni? Okey, yang pertamanya,
Untuk yang live ni, sebab kita tak tahu internet, macam tadi saya cakap internet ni ada dua pihak. Satu internet pada pihak kita sebagai guru dan lagi satu adalah kepada anak murid kita. Contohnya, kita punya internet okey sebagai guru tapi anak murid kita tak okey. So anak-anak murid yang tak okey ni dia akan menyebabkan ketinggalan dalam pembelajaran dia. Dan kita kalau boleh, target kita sebagai guru, tak kira lah pelajar tu mungkin dia perform ke tak perform, kita nak semuanya jangan tercicir. Kalau boleh seorang pun tak tercicir. So ini pun satu masalah yang agak besar untuk kita hadapi. Dan kita ni di kawasan bandar, alhamdulillah kita ada internet, dan tapi kalau cikgu-cikgu di luar mana, contohnya Sabah Sarawak, mereka pun sentiasa berfikir apa yang boleh buat supaya proses PDP masih berjalan. Okey, berkenaan dengan asynchronous tadi, bila kita rekod tujuannya, nanti kita boleh upload file ni. Saya cadangkan nanti kita menggunakan yang saya letak bawah ni, iaitu kita menggunakan Google Classroom. Kita janganlah lepas kita rekod kita masukkan dalam WhatsApp. So dia akan menyebabkan banyak lagi mesej dan ibu bapa mungkin akan tertinggal mesej-mesej yang penting. Dan dia lagi kritikal kepada ibu bapa yang contohnya dia tak ada bersama anak dia. Dia bekerja dan contohnya dia hantar ke rumah pengasuh atau sebagainya. Memang akan ketinggalan belajar ni. Okey. Google Classroom ni ada banyak benda yang kita boleh buat. Okay, ni sebagai medium yang kita ubah suai supaya kita gunakan secara online. Okay, saya tulis sebagai ni, contohnya kita boleh muat naik buku teks. Okay, ni masa permulaan lah. Masa dulu tak ada buku teks kan. Saya tak pasti DSA semua pelajar dah dapat buku teks belum. Tapi anak saya kira baru lagi last week, semua dah dapat buku teks. Mudah sikit. Tapi kita masih ada lagi benda lain yang perlu kita selesaikan. Dan lepas tu kalau ada kerja rumah. Okay. Kerja rumah ni, bila kita gunakan Classroom ni, apa saja information yang kita nak bagi, kita boleh salurkan melalui Google Classroom. Saya cadangan elak gunakan WhatsApp, semua benda kita nak bagi. Sebab kadang-kadang WhatsApp tu dengan ada tanya sekolah lah dan sebagainya, macam-macam persoalan. Tu je satu hari tu tak tahulah, terlampau banyak sangat mesej. Macam saya kata tadi, anak saya di 3 sekolah yang berbeza. Saya pun kadang pening benda ni. So kita tadi ada 3 pihak utama, anak murid kita sebagai guru, dan lagi satu adalah parents. Bila disebabkan mesej melambat ni, kita 3 pihak je pening nanti. Okay. Masalah seterusnya adalah lambatkan mesej ni. Okay. Ni saya tidak langsung saya dah sentuh juga. So saya menggalakkan sini kita menggunakan disebabkan kita ramai menggunakan Google Meet. Singkatan saya GM sini. Kita try gunakan Google Calendar. Okay. Kejap lagi saya akan tunjukkan Google Calendar ni. Yang GM dan GC ni saya rasa dah ramai orang share dalam YouTube. Boleh, saya rasa even yang dalam bahasa Melayu pun dah banyak. Boleh tengok step by step macam mana nak explore lagi Google Meet dan juga Google Classroom. Google Meet ni saya akan share sikit lagi. Ada beberapa ciri yang kita sebagai guru kita boleh tambah baik pada GM kita. Okey, kemudian kalau kita nak minta maklum balas daripada contohnya daripada anak murid ataupun parents. Okey, kita gunakan Google Classroom. Okey. Google Form. Maaf. Okey, Google Form. Okey, kalau kita pasal ni, kita ada Google Meet, Google Classroom, Google Calendar, Google Form, all ni. Ni saya panggil ni semuanya family Google ni. Ni semua duduk satu family ni. Tak tahulah siapa dia punya parents, dia punya anak, saya pun tak tahu, tapi semuanya Google. Kita pun dah rasa apa-apa Google, pergi Google dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah buku teks dan homework tadi. Okey, saya galakkan guna GC, Google Classroom. Elak gunakan WhatsApp. Untuk contohnya kita nak letak satu. Nanti akan menyebabkan parents ataupun pelajar tersebut akan terlepas pandang sebab lambatkan mesej. Setuju tak dengan saya? Ada lambatkan mesej. Ya, betul. Kita pun jadi pening. Lepas tu pula jadi, ada pula nanti cikgu-cikgu dah bagi homework tu, minta juga anak-anak murid ni hantar menggunakan WhatsApp juga. Lagi panjang lah mesej tu. Lepas tu nak cari balik, scroll up, scroll down. Kita boleh, kalau pasal ada di WhatsApp kita ada satu ikon kita panggil star message. Maksudnya bila kita nak cari mesej tersebut kita dah starkan dia. Tapi berapa banyak kita nak star? Kalau setiap hari kita banyak nak star, berapa banyak mesej kita dapat ni? So kalau kita menggunakan medium Google Classroom, dia akan sangat mengurangkan banyak, dan kita sebagai guru boleh monitor pelajar kita menggunakan medium Google Classroom, mana pelajar yang dapat buat, mana pelajar yang tercicir. Tapi secara online lah. Yang saya beri tekankan sini adalah pelajar yang tercicir. Kesian kepada mereka. So tercicir ni ada banyak faktor. Contohnya, tadi sebab internet. Okay?
Okay, kita jangan jadikan sebab asal internet tak okey, tak boleh, jalankan PDPR. Okay, dan kita yang di kawasan pedalaman lagi tak ada internet akses yang sangat okey. So kalau kita yang ada internet ni, gunakan medium internet yang sebaik mungkin, dan kalau kita perlukan juga yang secara offline, kita boleh gunakan kombinasi ni. Okey, seterusnya saya nak share berkenaan dengan Google Meet, apa yang kita boleh buat. Okey, basically saya akan tunjukkan sini ada 5 ikon yang kita boleh buat. Okey, saya tak pasti, mungkin ada setengah guru yang dah explore benda ni. Yang pertama, grid view, ni note reaction, dualers, attendance dan Google. Okay, ni semua istilah dalam bahasa Inggeris. Okay, saya akan share video ni sekejap, dia tak lama. Kita boleh tengok apa yang kelima-lima ni boleh buat. Okay, I'm gonna discuss how to make. Okay, tadi saya nak mainkan sikit. Dengar tak ni? Nampak skrin saya ni? Okay, video dia tak lama. Okay. Saya mainkan sekejap. So cikgu-cikgu tak perlu buat apa-apa pun. Okay. Just tengok je dulu apa 5 ciri yang kita boleh buat untuk tambah baik pada Google Meet kita. Google Meet meetings more efficient. So these are must-have 5 important extensions for teachers. Dapat dengar semua? Of course, one advantages again is for our Google Meet experience to be more efficient. With this extension, we can only use just one device instead of having 2 or 3 screen, what we call these monitors. And at the end of this 5 extensions, I will show you how or why capturing the screen is safe because of this one extension. So the first one is the grid view. Now this is the icon for the grid view. For the purpose of this video, I'll just show you how to install it. Once you click on the link, for this one, instead of remove from Chrome, it will say add from Chrome. Click on that one and then just add extension, and you will see the grid view at the top of your computer. That's a signal that you have installed it already. Okay. Now, this is the advantage of having the grid view. So before, when you are in your Google Meet, when you are presenting, you cannot see your students. Probably just 1 or 2 students at the side. But with the grid view, you'll be able to see both your presentation and all the participants or your students at the same time. So this is advisable for a meeting with a large group of students. So let me just show you how it works. So let's go to our Google Meet. When you click on this one, look how it transitions. So when it has the slash at the middle, it means you are not using the grid view. When you click on it, okay, it will make the screens of the other students smaller and smaller depending on how many students are there. And at the same time, you'll be able to see also your presentation in one of the screens. Okay, so the next Google extension is Node Reaction. So this is so helpful when you are doing your Google Meet. It allows you to see your audience reactions. So there's no need to actually type your responses in the chat box. One advantage of this Node Reaction extension is, again, yes, as what we have said earlier, before you tell your students to put their responses in the chat box so you will know they have questions. But now you can actually see them give you a thumbs up probably when they agree, or raise their hand when they have questions. So let me just show you how it works. Okay, so let's say you are in your Google Meet and one of your students, since their mics are all muted, if somebody raises their hand, you can actually see it on this. They can
choose their icons from here. So this is for the hand icons, and this one is for the raise your hands icon. So Joe will raise their hand. Okay. The downside of this one is when you are on your presentation mode, you won't be able to see their reactions. That's why this next extension will let you both see your presentation and your Google Meet tab. Our next extension is the Dual-less or the Windows Splitter extension. So if you have only one device and you want to see your students on one screen and can be able to navigate on your presentation on one monitor. So let me just show you how it works. So let's say you're on your Google Meet. The icon for this one is, let me just show you, this one, okay? So you'll find it in here. When you click on this, it will prompt you to choose which frame do you prefer. So as for me, I would always prefer to choose the half-half, okay? So here. So you can actually navigate on your presentation on this. You can move forward or backwards on your presentation while seeing your Google Meet tab. So while you are presenting, you'll be able to see those students who are raising their hands, giving you emojis and the like. So isn't that really cool? Now, if you want to revert back to your original screen or just the one screen, and there you go, before and after. Okay. The next one, the fourth one is attendance. Teachers who have big group of class would really love to have this extension. So it automatically records your attendance and you can view it in Google Sheet. The icon for this is an apple with a check. If the apple turns red, it means your attendance is active. So where do you see if it's turned on or not? So you click on the people icon, which is this one. So as of now, I have 4 attendees. So click on this plus. It means it will create a new spreadsheet for this attendance. Click on this. And if it's turned on, you have to, if it's turned off, you have to turn it on. So again, let me turn that off first. So click on a new spreadsheet, turn it on. You'll know if it's turned on because this icon will show you how many students are in your class. So if you want to view that spreadsheet, click on this and you should be able to get your attendance. So as of now, I have 4 students in my Google Meet. And you also have the date, so you don't have to worry about writing the date as well. So easy as 1, 2, 3. Now, okay, I've showed you a little bit of this one. So before, you usually take your attendance on paper. With that extension, you'll now be able to see your attendance on a spreadsheet. Now, the last one, and this is for students and teachers as well. This is called the Push to Talk extension. This is another way of muting and unmuting your mic using the space bar. So just one click away instead of browsing through our computer pads. So, okay. For this extension to work properly, at the beginning of your meeting, you should manually turn on or turn off your mic. Okay.
Okay, now that I've done that, let me try pressing my space bar if it will unmute my mic. Okay, there we go. Now, if I want to unmute my mic, see? Okay, just one click away with the space bar. Okay, so those are the 5 extensions that will be very helpful when we do our Google Meet. If you want to record your Okay, tadi saya dah mainkan video tu. So, ada mana-mana cikgu yang dah pernah guna salah satu ciri dalam Google Meet? Ada siapa dah pernah guna? Nombor 5 Okay, je. kalau tak pernah guna tu saya rasa agak orang cakap apa? Boleh explore yang tadi tu. Nanti saya akan sharekan saya punya yang link tu kepada mungkin kepada moderator, nanti boleh share kepada cikgu-cikgu yang lain. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan, okey, tadi tu kalau kita tengok tu dia share macam mana kita panggil tu extension extension di dalam Google Meet. Okey, macam mana kita nak tambahkan ciri-ciri tu dalam Google Meet kita. Okey, first kali kita pergi ke Google, kita type web store. Okey, web store ni di mana simpannya macam-macam benda yang kita panggil pun store kan. Macam-macam benda disimpan kat sini. Okay, ni untuk untuk kita gunakan ni, kita wajib menggunakan browser Google Chrome. Jangan gunakan browser yang lain Contohnya kita guna Firefox ke, kita gunakan IE atau sebagainya. Dia hanya boleh guna kalau kita gunakan Google Chrome. Kena gunakan ahli dalam Google juga. Family dia juga. Okay, Chrome tu dalam Google juga, Google Chrome kita panggil. So kita pergi ke sini Google Web Store yang pertama ni. Okay. Tadi ada 5 tu. Semuanya tersimpan sini. Kita tinggal nak cari je. Okey. Saya bagi satu contoh Contoh kita nak ambil tadi attendance. Dan saya rasa ini penting. Kita nak tengok attendance ni. Okay. Attendance in Google Meet. Kita gunalah keyword apa yang sesuai. Kalau saya rasa nak buat Google Meet nanti dia akan. Lepas tu kita cari okey, ni kat sini ada dah view. Okey. Kita klik kat sini, nanti dia akan minta kita tambah. Okey, add to Chrome. So kita akan tambahkan. Okey, macam saya ni, saya dah ada icon tu. Dekat atas ni, nanti dia akan keluar kat atas ni. Saya pun dah ada beberapa extension. Mungkin nampak kecil sikit ni. Okey. Ni ada dekat atas ni. Saya pun dah guna 2 list tadi dan sebagainya. So semua ikon ni kalau kita nak tambah itu 5 lah. Dia sebenarnya ada banyak lagi. Tapi saya rasa kalau yang kita tak tambah apa-apa lagi, kita cuba guna salah satu ni dulu. Okay, attendance ni yang penting ni. Okay, katalah kita, saya rasa dulu attendance adalah wajib untuk kita ambil pelajar kita. Tapi sekarang kita dalam proses online, okay, kita ambil dulu kelas yang online ni. Contoh dalam kelas kita, saya ambil skala yang kecil Contoh kita ada 30 orang student. Tapi lepas beberapa kali kelas, kita tengok ada beberapa pelajar yang memang sentiasa tak datang. Okay, ini adalah pelajar yang tercicir. Okay, bila ada pelajar tercicir ni, sepatutnya kita yang perlu risau. Okay, apa yang perlu kita buat? Mungkin ada banyak benda kenapa pelajar ni tercicir. Salah satu dia mungkin internet dia tak okey. Okay, kalau bila internet tak okey, sebab tu saya galakkan kita rakam kita punya video, lepas tu kita upload di dalam Google Classroom. So maksudnya, untuk pelajar yang pernah hadir kelas kita, dia boleh tengok balik video kita, dan kepada pelajar yang tak dapat hadir, dia boleh juga tengok. Okay, even kalau pelajar yang hadir pun, dia kadang-kadang tak fokus. Anak saya pun kadang tak fokus. Dia sibuk lah cerita yang kawan dia lah, dia pun tak fokus sangat lah. Sebab cikgu tak nampak dia kan. Semua online. So kalau dia nak ulang kaji, bila kita rekod, kita boleh upload. Okay, ada juga cikgu yang rajin dia upload pada YouTube. Tapi kalau cikgu-cikgu keberatan nak gunakan YouTube, mungkin takut pula kan jadi tiba-tiba tak pasal jadi famous pula apa kan. Tak nak tu, kita gunakan Google Classroom saja. Gunakan Classroom maksudnya hanya anak murid kita yang boleh view. Dan saya galakkan juga, contohnya lah, satu-satu saja. Contoh kita ambil subjek bahasa Arab contohnya. Kalau kita nak share, contohnya cikgu ni ajar topik ni, dia videokan dulu. Sebab kita bila time PDP ni banyak benda kita nak belajar yang kita tak pernah belajar pun sebelum ni. So kita perlukan extra effort untuk belajar macam-macam.
Tapi kalau ini cadangan saya kalau dibenarkan lah. Contohnya satu subjek bahasa Arab, topik satu ni cikgu ni buat video, lepas tu cikgu lain pula. So kita boleh share antara kita. Tapi dia punya syllabus yang sama. Ataupun kita buat masing-masing kat sini pun boleh. Kita uploadkan. Sebab sebagai anak murid, dia nak tengok kalau boleh cikgu dia lah yang mengajar. Bukannya cikgu sekolah lain ke ataupun simply ambil daripada YouTube ke kan. Kalau boleh kita ajar, kita dapat deliver kita punya tu. Okay. So kalau kita ada video ni, kita boleh video tu kita buat ada dua cara. Satu, masa kita buat live tu kita record, ataupun kita record awal pun boleh. Lepas tu kita upload. Kita boleh gunakan Google Meet juga untuk record. Maksudnya tanpa student, tak ada student, kita seorang-seorang je, kita mengajar je buat kan. Contoh, tapi video tu kalau boleh jangan terlampau panjang lah. Kalau tiba kita buka satu video 1 jam, orang nak dengar pun macam alamak 1 jam lamanya. So kita pandai-pandailah kita cut ikut subtopik ke ataupun sebagainya, itu ikut kreativiti masing-masing. Contoh topik satu ni. So kita letaklah apa-apa material yang sesuai. So pelajar nak ulang kaji pun boleh. Sebab tu itu satu cara nak ulang kaji ataupun nak tengok sebelum. Dan kita gunakan juga medium Google Classroom untuk kita uji pelajar kita sama dia betul ke dia dah mahir dalam topik ni. Kita gunakan Google. Okey, dalam untuk sesi perkongsian ini saya takkan tunjukkan macam mana nak gunakan Google Classroom sebab Google Classroom ni banyak benda boleh buat dan dia perlukan masa yang sangat panjang. So saya galakkan cikgu-cikgu boleh pergi ke YouTube, ya. Sekejap saya tunjuk satu contoh. Skrin saya nampak gambar kereta ni. Nampak ni saya tadi try pergi ke YouTube, saya type cara menggunakan Google Classroom. Saya tengok ada banyak video dah. Ni contoh 34 minit. Ada yang dia ajar sangat-sangat basic pun boleh pada cikgu. So hari ni saya bukan, dia medium ni maksudnya kita gunakan medium Google Classroom ni sebagai macam kelas secara maya. So semuanya secara kita bagi tugasan kepada pelajar. Kalau dulu sekolah anak saya tahu lepas masa cikgu tak mengajar saya, cikgu hanya bagi tugasan. Masa tu pun saya agak stres rasa. Cikgu ni bagi tugasan tapi tak pun mengajar. Sebagai contoh subjek bahasa Arab. Saya sendiri pun tak main. Last saya belajar bahasa Arab pun masa zaman sekolah saya. Saya banyak lupa dah. So macam mana saya sebagai parent nak ajar pada anak saya? Artinya saya pun pergi Google pula subjek bahasa Arab ni kan. So kalau cikgu boleh buat satu video, dia mengajar, lepas tu kita baru kita latih. Kita tak boleh terus buat latihan pada pelajar tanpa kita mengajar dulu. Salah lah dari segi prinsipal, kita nak uji tapi kita tak ajar dulu. So kat sini kita boleh upload kan dan bila menggunakan Google Classroom ni, sebagai cikgu, kita boleh monitor sama ada pelajar kita dah buat belum. Itu penting tadi first step saya kata, kita semua kena ada email masing-masing. Kalau boleh bila email ni dia akan attach dengan Google Classroom kita. So kita tak naklah nanti Google Classroom untuk menggunakan akaun email dia punya ibu dan ayah dia. Dan kita pun tak ingat nama ayah dia. So better pelajar sendiri ada email sendiri. So kita tahu. So contoh cikgu kata okey tugas ini kita letakkan di Google Classroom, lepas tu instruction lain semua dalam tu. Cuma di WhatsApp tu sikit je information. Okay, saya share sikit ni contoh sekolah anak saya. Saya tak bukanlah kata ini yang terbaik tapi sebagai contoh lah untuk kita tengok. Nampak ni Google Classroom dia tengah loading ni. Okay, ni contoh anak saya ni yang dia dah jadi 5. Okay, saya pergi ke medium classwork dia. Nama kelas dia 5 benar. Ini semua subjek dia. Semua subjek yang tahun ni semua dah cikgu-cikgu dia dah ada di sini. Ni dia dikawal oleh cikgu-cikgu yang berbeza. Tapi di dalam satu kelas yang sama. So cikgu ni bagi tugasan, okay. Dekat sini kita nampak ada due date. Kita boleh letakkan due date bila anak kita pelajar-pelajar kita perlu submit. Kita boleh monitor. Dan katakanlah anak murid kita tu tak buat ke apa, dari sini kita boleh monitor. Kita tak perlu tanya lagi, okey. Macam anak saya satu hari sekolah, okay, cikgu dia bertanya lagi, siapa yang dah buat? Panjang mesej tu, seorang bagi nama. Lagi mesej lagi bertambah lagi. Bagi stres orang nak baca. Mesej kalau dah pada pagi tak baca, sampai petang, saya rasa dah beratus lah mesej. So menggunakan ni kita boleh monitor je, tak perlu tanya anak murid tu dah buat ke tak. Okay. Saya memang sangat menggalakkan sebagai guru menggunakan medium ni. Memang rasa mula-mula tu agak terkikir nak guna, tapi from time to time kita belajar sikit-sikit, lama-lama kita akan mahir benda ni. Di sini pun Google Classroom ni dia boleh buat, kita boleh letakkan Google Form. Kalau kita biasa isi kan Google Form kan, orang bagi link kita isi. Tapi kalau kita pernah create Google Form, dia boleh embedkan dalam ni. Maksudnya dia terselit ni, kita boleh juga minta. Tak perlu kita nak semua minta hantar dalam WhatsApp. Jadi mesej berjela-jela tersebut. Okey, ini satu contoh kelas anak saya. Ada lagi satu lagi sekolah anak saya yang
Sekejap dia tengah loading ni. Kejap lagi saya tunjuk macam mana Google Classroom kita letak. Okay, sorry. Ini saya sendiri sebagai dekat universiti saya. Mana saya seorang itu. Ni ke. Saya letakkan dulu Q&A di ujung dia. Okay, ini satu sekolah anak saya. Dia darjah 3. Tapi cikgu dia tadi menggunakan masih menggunakan platform Google Classroom tapi dengan cara lain. Ini tadi tu kita nampak satu kelas, lepas tu ada pelbagai subjek. Ini pula dia satu, cikgu tu ada satu dia punya Google Classroom, dia minta pelajar pula masuk. Nampak tak perbezaan dia? Ni satu subjek. Yang ni saya tak pasti mana satu lebih efektif nak gunakan. Yang ni satu kelas, ni satu kelas, tapi ada dekat classwork ni ada banyak subjek dia. Saya secara personal pun saya tak pasti mana lebih efisien, tapi kalau nampak lebih teratur yang ni lah. Maksudnya di dalam satu kelas dia, tapi ada pelbagai. Dan dekat sini kita boleh tengok siapa ahli-ahli dalam ni, people dia. Ini semua cikgu-cikgu dia. Ni semua cikgu cenderai cikgu. Cikgu ni yang mengajar dalam kelas ni. Maksudnya seorang cikgu, contoh dia ajar 5 kelas, dia ada dekat kelas ni, dia ada dekat kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5. Kalau macam yang tadi ni, cikgu satu, murid pula masuk dalam kelas dia. Cikgu-cikgu boleh explore lah. Macam saya cakap tadi, saya tak pasti lebih baik. Tapi kalau yang ini saya rasa akan dicampur kelas dia satu guru kelas. Maksudnya cikgu ni buat kelas dia sendiri, murid dia contoh dia ada 5 kelas, semua 5 masuk ni. Yang ini tadi cek kelas dia. Ni kira macam kelas kita secara fizikal lah. Kita sebagai guru pergi ke kelas belajar. Bukan kita minta murid-murid pergi ke kelas kita. Okay. So boleh explore lah dekat tu. Lepas tu ada banyak lah benda yang kita boleh buat dekat sini. Iaitu mungkin saya tak sempat kita boleh pergi dekat YouTube je. Macam mana nak belajar. Kita boleh bagi tugasan dan sebagainya. Dan kita boleh minta tugasan tu nanti pelajar. Contohnya cikgu ni kata okay, kita bagi tugasan dan kemudian tugasan ini perlu dimuat naik kepada Google Classroom tu. Dia muat naik, lepas tu pelajar pula klik submit. So kita boleh tahu kita pun dapat email, okey pelajar ni dah submit. Dan kita boleh monitor lah berapa ramai dah submit dan tak submit. Okey, saya sambung balik kepada slide saya, ada sikit je lagi sebenarnya. Okey, semua nampak balik saya punya slide ni. Okey, tadi kita kat sini yang 5 ni, sebenarnya ada banyak lagi tapi saya rasa kalau dah belajar 5 ni pun dah cukup baik dah. Kita belajar satu-satu. Okey, yang lagi satu saya rasa tak ada dalam video kita, yang ke-6 kita panggil auto admit. Okey, kepada yang dah biasa guna Google Meet, betul tak kadang-kadang pelajar-pelajar masuk kita tak perasan. Kita dah start kelas. Katalah pelajar tu lewat 5 minit. So kita tak perasan nak klik admit tu, pelajar tu pun dah tertinggal. So kalau kita ada, ini pun kita pergi dekat web store tadi. Kita boleh tambahkan extension dia. So kita tak perlu nak admit seorang. Penat seorang-seorang. Lepas tu pula kalau yang seorang tu dah internet tiba-tiba tengah-tengah putus, lepas tu nak masuk balik. Dah tertinggal, tunggu pula cikgu admit. So tak payah kalau kita ada auto admit ni. Klik dekat web store tu, cari auto admit in Google Meet. Dia akan kita boleh install tu. Okay, lagi satu sebab kita mengajar pelajar sekolah rendah. Saya mengajar di pelajar yang lebih matang. So kita cubalah make learning fun. Even pelajar universiti pun sebenarnya nak kena make learning fun. Sebab dia belajar depan PC ataupun handphone dan sebagainya, tablet dan sebagainya. Bosan lah So macam mana kita sebagai cikgu kena lebih kreatif. Macam mana supaya pembelajar ni menarik tapi dalam masa yang sama dia dapat juga ilmu yang kita nak sampaikan. Kalau cikgu-cikgu pernah guna, kita ada macam ada quizzes, Kahoot, pernah dengar kan benda tu? So itu media yang kita boleh guna lah. Kita boleh adapt apa orang buat, kita ubah sesuai dengan cara kita. Itu pun perlu belajar jugalah. Okay, ini saya nak share sikit. Kita panggil cycle lah. Okay, kita ada kat sini plan, maksudnya kita develop, lepas tu kita cuba lakukan. Macam saya share tadi, kita cuba lakukan apa, implement ataupun do, and then kita cuba check ataupun kita monitor kita dah buat tu, dan kemudian kita review balik. So basically ini saya cakap ni bukan sebagai untuk kita sebagai untuk PDP saja, tapi kita boleh gunakan untuk dalam hidup kita juga. Dan hidup kita perlu plan. Kita bangun pagi, kita nak plan apa kan, plan ataupun semalam kita dah plan apa, lepas tu kita lakukan,
Lepas tu kita check, lepas tu kita review. Dia cycle je ni. So apa orang cakap, sentiasa dalam Islam kita panggil muhasabah lah. Kita dah plan, kita dah buat, lepas tu kita check balik. So maknanya dalam hidup kita sentiasa kita muhasabah apa yang kita boleh tambah baik. So kita selalu nak semakin hari semakin baik lah kan, bukan semakin merosot. Dia sama je. Saya generally kita boleh guna untuk PDP dan juga untuk hidup kita tu. Okay, itu saja saya punya slide, tak panjang. So ada satu lagi yang saya tertinggal juga, yang saya tak pasti sama ada pernah mana-mana cikgu menggunakan Google Calendar tak? Apa kebaikan menggunakan Google Calendar? Okay, menggunakan Google Calendar ni, okay, saya share balik saya punya screen. Kalau tak nampak screen, mohon maklumkan kepada saya takut sekarang saya show sendiri nanti ni. Okay, ni Google ni. Okay, kalau kita pasang, ni lepas kita dah sign in lah kita punya email Okay, ni saya ambil akaun anak saya, okay. Mana-mana pun kita akan nampak ada 9 dot ni. Okay, so dia punya family members ada dekat sini. Okay, ni kita punya email, ni Google Meet, ni calendar, drive. Okay, drive ni di mana file kita tersimpan. Bila kita record kita punya video menggunakan Google Meet, automatik dah akan masuk ke drive kita. Okay, ini Google Calendar, kejap lagi saya akan sentuh. Ini email kita, ini Google Meet yang saya rasa kebanyakan cikgu. Google Meet ni dia ada banyak, dia ditempatkan di macam-macam tempat. Satunya di sini. Okey, satu lagi contohnya kalau kita pergi, okey, ni email saya sendiri. Okey, saya pergi dekat email saya sebagai contoh Ini email universiti saya lah. Universiti saya pun menggunakan interface Google juga. Lambat pula dia loading. Okay. Okay, saya pun nak tunjuk yang email ni. Saya nak tunjuk kat sebelah kiri ni. Kita ada nampak new meeting di sini juga ditempatkan juga kita punya Google Meet. Kita boleh klik kat sini. Dan dia akan keluar kita punya Google Meet nanti. Kalau kita nak buat instant meeting dan sebagainya. Okay. Ni ada kod dia. Cikgu-cikgu biasa guna kan Google Meet. Ni ada kod dan sebagainya. Kita send invitation ataupun kita join now. Tadi satu tempat dekat sebelah sini yang 9 dot ni. Sebahagian lagi kat situ. Okey, dekat sini juga ada satu kita panggil Google Classroom. Okey. Dekat bawah kita tutup bawah ni ada macam-macam ni. Saya pun tak habis explore semua ni. Saya sentuh pada benda yang kita ada Classroom ni. Okey. Dia pun dekat sini. So sini macam rumah untuk Google lah. Semua terletak kat sini. So kalau saya pergi Google Classroom saya kat sini, dia akan buka dan ada new tab kat sini. Ini saya punya Google Classroom. Okay. Ni mula-mula dulu, first time saya guna ni, saya try. Saya try dengan rakan sekerja saya dan sebagainya macam mana nak guna. Sebab kita kalau boleh tak nak lah, kita terus menggunakan dengan anak murid kita sebab kita sendiri pun tak mahir. Kita try dulu. Lama-lama kita dah biasa, kita baru boleh kita ajak anak murid. Anak murid kita nak masuk, dia klik kat sini je nanti. Dah ada class code, dia join kelas. Kita sebagai guru create kelas. Macam mana nak menggunakan Google Classroom ni ada banyak sangat video. Kalau cikgu-cikgu boleh tengok dekat YouTube, ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris pun ada. Kalau tak saya dengan bahasa Inggeris boleh tengok bahasa Melayu. Ada banyak dah orang dah post. Dan yang post tu saya rasa majoritinya adalah cikgu juga. Okey, seterusnya saya nak tunjuk ni yang terakhir. Kita panggil Google Calendar. Okey. Kenapa? Okey, saya menggunakan ni pun saya rasa beberapa tahun lepas. Okey, apa best yang guna ni? Sebab dia menggunakan secara digital dan dia boleh link dengan saya punya handphone. So saya tahu, okey, waktu saya sekian saya ada meeting, saya ada kelas ini dan sebagainya. Okey, ni saya tunjuk contoh saya punya Google Calendar ni. Tapi kita menggunakan Google email lah, Gmail. Okay, ni waktu sekarang ni. Saya dah letak dekat kalender saya. Sesi perkongsian SRA waktu 10. Tadi sebelum kita start ni, kita boleh set 10 minit dia bagi notification dekat handphone saya. Okay. Kan kita ada dekat handphone kita ada, kalau siapa yang pakai iPhone, kita pakai Apple Store. Lagi satu kita guna Google Play Store kan.
Okay, kita install je. Cari kat situ. Kita tamu apa tu? Download Google Calendar. Nanti apa-apa saja kita buat ni dia akan synchronize. Maksudnya dia akan makin notification kat handphone kita. Especially kalau kita ada meeting dan sebagainya, contoh kita ada appointment dengan doktor sebagainya. Okay, macam mana kita nak gunakan ni? Okay, contohnya kita pergi, katalah ni saya patah balik saya boleh tutup saya punya kalender ni dengan ikon kat sebelah kiri ni. Okay. Dan saya juga linkkan saya punya kalender ni dengan anak saya punya kalender. So saya boleh view juga. Itu saya akan tunjukkan kemudian. Okay, contoh kita esok. Contohnya saya pergi sini pukul 9 pagi. Okay, cikgu-cikgu contohnya ada contohnya kelas saya ambil sini kelas sirah lah sebagai contoh kelas sirah pukul 9 sampai pukul 10 contoh je. Okey. Disebabkan kelas kita ni kita katakan dia fix kan. Contohnya setiap hari Rabu pukul 9 setiap minggu. Kita set je lah sini. Kita tak perlu set ni banyak kali, kita set seminggu je dia akan synchronize sepanjang minggu. Okey. Katalah saya ambil ni weekly on Wednesday. Okey. Setiap hari Rabu dia akan ulang-ulang. Okey. Dan kita boleh buat pilihan lain lah. Ataupun kita nak buat secara annually. Ini kalau kita punya yang sekali setahun je ke dan sebagainya kita buat reminder. Ini pun kalau setiap hari, Isnin sampai Jumaat. Okay, kalau tak ada pilihan ini kita boleh custom. Macam mana kita nak set sendiri. Okay. Yang ni saya rasa boleh try sendiri. Custom ni dia lebih fleksibel. Contohnya kita nak repeat berapa minggu. Setiap hari apa. Dan bila akan start dan bila dia akan berakhir. Okay, contohnya saya letak ni, contoh lah untuk kalau kita tak nak set ni terlampau detail, tak ada masalah. Kita set je ni, contohnya pada hari Rabu, dia akan sentiasa ada. Tapi kita tahu, kelas kita ni mungkin tak tahu bila habis kan. Tapi jangan risau, kita set je dulu. Okay. Lepas tu, tadi kan kita dah ada, kat sini pun kita dah boleh letak link Google Meet kita. Dia dah link kan juga. Okay, kita create kat sini. Okay, dia Google Meet kita. Link dia. Dan kalau kita tadi set setiap minggu, link ni kita boleh guna yang sama. Tak perlu kita nak create setiap hari. Tak perlu create setiap minggu link ni. Kita create ni dia akan berlaku setiap minggu. Okay, sebagai contoh saya save ni dulu. Okay, kita tengok sirah ni. Kalau kita just klik sikit je, kita tengok dah ada link kat sini. Okay, ni. Okay, cuba kita tengok minggu depan dia. Hari Rabu juga ada sirah. Okay. Lepas tu ada sirah, dia takkan habis lah. Sebab kita set tadi sentiasa hari Rabu. Contohnya kelas kita ni berubah waktu. Okay. Ni ada ke atas ni kita ada today, kita pergi klik hari ni. Ni saya view ni dalam bentuk seminggu. So bergantung kita nak view ni dalam bentuk minggu ke hari. Kalau hari dia besar lah. Dia besar macam ni. Saya tunjuk yang minggu tadi. So ini pilihan masing-masing. Kalau bulan dia lagi kecil lah. Kita boleh nampak macam mana jadual kita. Dan yang bagusnya Google Calendar ni dia tahu cuti-cuti kat Malaysia juga. Contohnya kita tahu hari Jumaat ni cuti Chinese New Year. Tahun baru Cina, dia dah letak dah. Tak perlu kita letak sebab Google ni dia boleh detect kita kat negara mana, dia letak dah holiday in Malaysia kat sini, sebelah kiri ni. Nampak? Dia bantu kalau kita nak tick tak nak. Kalau kita tak nak tick, nanti Chinese New Year ni tak ada lah. Kalau kita tick, dia ada. Ni memang dah auto. Ni saya tak tambah sendiri. Ni memang dia letak sendiri. Okay, saya balik pada kalau kita pergi pada week. Contohnya, alamat tersalah letak ni kita nak ubah. Kita ada ikon jari ni, kita tarik je dia. Contohnya nanti waktu yang fizikal kelas kita berubah. Contoh dah pukul 11, contoh atau jadual. Kita tarik je. Lepas tu dia akan keluar ni. Adakah ini hanya untuk event ni ataupun event pada hari ni dan seterusnya. Kalau kita event hari ni maksudnya hari Rabu minggu ni je. Minggu depan sama. Tapi kalau kita nak ubah ke semuanya, dengan satu klik ni, dia akan ubah ke semua satu minggu lain. Dan kita menggunakan satu link yang sama. So pelajar kita pun tak perlu asyik setiap hari. Contoh anak saya, sekolah satu tu, malam-malam cikgu dah bagi list dah. Satu hal lah. Setiap minggu cikgu nak kena bagi list. Kalau kita set hanya satu minggu dan dia, betul tak kita punya pengajaran ni basically sama lah kan. Kalau kita hari ni, minggu depan dan seterusnya pada hari sama-sama je. Kita klik sekali je, set sekali je dan dia boleh synchronize. Kita boleh, ini cikgu-cikgu saya galakkan cubalah test sekali untuk 2 minggu yang akan datang selepas Tahun Baru Cina, tengok apa berlaku. Dan kelas ni, kalau kita install dekat kita punya handphone,
Google Calendar dia akan attach, dia akan bagi reminder. Reminder ni tadi kat sini bergantung pada kita nak dia remind bila. Sekejap. Ni ada reminder. Sepatutnya ada ikon kat sini. Hari ni tak keluar pula. So yang saya nak implement kat sini, yang saya nak tekankan adalah dari segi link untuk Google Meet ni. Kita tak perlu nak create setiap kali kelas. Kalau kita create sekali, sudah. Kita boleh cuba untuk 2 minggu lah tengok apa berlaku. So cikgu-cikgu pun bila gunakan ni kita senang je sebab dia dah masuk family ni email saya. Saya nak pergi dekat kalender tu, saya kat sini pergi kat kalender. Dia akan keluar kalender kita. Dan kita sentiasa kat mana-mana kita buat handphone kita pergi kedai lah. Semua. Handphone ni dah jadi kita punya rakan karib dah kan. Mana-mana kita bawa kan. So better lah kita install juga dekat kita punya handphone. Ya. Okay. Tunggu nak ya. Saya rasa untuk yang sesi perkongsian yang saya boleh share setakat itu saja. So saya rasa kita boleh teruskan sesi yang seterusnya kalau ada Q&A lah. Soalan, dan kalau mana-mana yang saya boleh jawab, saya cuba jawab. Kalau di luar pengalaman ataupun yang saya ni pun bukan orang ICT atau sebagainya. Saya pun explore daripada sikit-sikit yang saya rasa sesuai untuk guru dan siapa-siapa tenaga pengajar. Bagaimana cara untuk menarik minat murid supaya tidak jemu mengikuti PDPR? Okey. Macam mana kita nak elakkan murid jemu? Okey. Ini pun ya lama dia bosan kan. Mengajar secara sama kan. Okey, ini bergantung pada kreativiti kita masing-masing. Dia sebenarnya apa benda yang kita cuba buat di dalam kelas secara fizikal tu, kita boleh implementkan juga dalam kelas online ni. Cuma yang online ni lagi best, dia banyak benda digital yang kita boleh buat. So kita kena lebih kreatif. Okay, macam saya cakap ni, kita kena buat sesi pembelajaran ni dengan keadaan yang suasana yang menarik dan dalam masa sama pelajar pun dapat belajar. Itu cadangan saya lah. Maksudnya kita pakai. So kalau kita contoh subjek bahasa Arab ada 3 orang cikgu, kita boleh bincang antara kita apa kita boleh buat. Kita brainstorming untuk online sebab secara jujur saya cakap bila menggunakan kaedah digital ni ada banyak lagi benda yang kita boleh buat. Sebab belajar-belajar ni sekarang kita tahu anak-anak kita ni dah terdedah dengan gadget-gadget. Diorang memang sukalah gadget-gadget ni. Tapi jangan sampai dia jadi terlalu orang cakap apa sampai addicted lah. Ketagih nak gadget je. Kita gunakan media ni sebagai satu untuk belajar juga tapi kena ada had dia juga. So kita buat kuis yang menarik. Benda-benda tu perlukan kreativiti masing-masing supaya kita nak tarik pelajar kita. Dan kita kalau yang saya rasa paling penting kita nak kalau kita ada pelajar 30 orang, kita nak 30 ikut pembelajaran kita, tak ada seorang pun tertinggal. Bila kita dah dapat detect ataupun kita dapat kesan mana-mana pelajar kita yang terceh, kita cuba cari, kita cuba kesan apa masalah dia. Masalah ni ada pelbagai, contohnya berkenaan dengan internet, gadget dan sebagainya. Okey, contohnya usaha ni yang sekolah anak saya buat kan, saya bukan cakap yang terbaik lah. Tapi alhamdulillah, saya tak pasti dari mana mereka dapatkan sumber kewangan, mereka salurkan duit tu, mereka tampung untuk beli tablet untuk pelajar ni. Saya pun tak tahu. Saya rasa bukan daripada pihak PJ sebab dia tak ada PNS dan pihak PJ untuk bantu. Tapi mereka mungkin dapat dana daripada NGO. Saya tak pasti macam mana ke. Tapi bantu pada yang mereka tak ada gadget. Untuk benda ni, gadget tu kena ada. Kalau tak ada gadget susah. Dan seterusnya adalah internet. Kalau ada gadget tak ada internet pun payah juga. So balik pada soalan tadi, so perlukan kreativiti dan saya rasa perlukan, mungkin cikgu ni ada idea tertentu, kita boleh share. So saya gunakan hashtag lah, kita tolong kita. Sama-sama kita bantu sama kita. Apa idea kita ada, kita bantulah. Kalau kita seorang-seorang nak cari semua ni memang tak terdaya saya cakap. So kita cuba share sama. Kalau ada knowledge, kita share sama cikgu. Kalau kita rasa semua orang boleh mampu buat seperti yang kita nak share tu, benda yang mudah lah basically. Tak perlukan cost time. Okay, itu pendapat saya. Lagi Prof, kadang-kadang gadget tu apabila kita buat PDPR, tak semua murid-murid ada gadget. Sebab dia orang guna gadget mak ayah. Jadi nak tunggu mak ayah balik, kadang malam, kadang petang. Itu pun dikira sebagai satu masalah juga tu. Okey, dalam kes tu maksudnya anak murid sendiri tak ada gadget sendiri, tapi dia menggunakan gadget ibu bapa dia. Okey, ada ibu bapa yang bekerja,
Saya cakap tadi lah, kalau kita nak bagi sesuatu tugas, kita janganlah lepas kita punya kelas lagi satu jam kena hantar. Kita bagilah jangka masa yang panjang sikit. Tapi saya cakap, dan bila nak bagi tugas satu, kita bagi menggunakan Google Classroom. So kepada ibu bapa pula, dia pun perlukan main peranan juga. Sebab ni ada 3 pihak utama ni. Semua kena main peranan. Ibu bapa, kita letakkan tugas satu dalam Google Classroom. So kalau contoh yang saya ajar daripada sekolah, cuba kita mahirkan, first kali antara cikgu kena mahir dulu menggunakan Google Meet dan juga Google Classroom. Bila kita dah mahir tu, lepas tu ibu bapa pun kena tahu juga macam mana sedikit main Google Classroom tu. Maksudnya bila pada waktu malam, pergi Google Classroom anak dia, tengok apa tugas saya yang cikgu bagi. So dia boleh tahu, yang ni belum hantar, yang ni ada kerja rumah. Kita bagi, saya bagi panjang sedikit lah sebab kita masih dalam proses nak adaptasi keadaan ni. So janganlah hantar satu dalam masa terlalu. Kita bagi masa sikit supaya kita sama-sama ketiga-tiga pihak ni kita cakap lebih familiar dengan sistem pengajaran online ni. Maksudnya masa fleksibel lah, Prof. Betul, masa fleksibel. Dan elakkanlah hantar tugasan melalui WhatsApp dan juga minta dia submit tugasan pun dalam tu juga. Elakkan benda tu. Itu saya sebab kalau bila katalah kita sendiri 1 jam tak tengok handphone contohnya, tiba-tiba kita buka je ada 400 mesej tak baca. Kita pun malas kan nak tengok semua kan, nak tengok satu-satu kan. Kadang ada benda penting, ada tak penting. Kadang ada kat situ just untuk orang borak-borak je pun. So kita pun dah banyak grup dalam WhatsApp ni, betul. Tak terkira lah, saya pun tak tahu berapa grup kan. So untuk yang pengajaran ni kita cuba kurangkan hantar info tu yang banyak tu. Kita gunakan medium Google Classroom ni sebagai medium utama. Sebab dia tak perlu bayar pun. Tak kisahlah cikgu tu yang ada di kementerian ke tak, sebab dia memang Google bagi kita sebab kita ada akaun Gmail. Dia benar yang kita guna secara percuma. Kalau yang sekarang banyak guna Gmail, Ustaz? Gmail pula, Telegram. Oh, Telegram tu tak kisahlah, itu sebagai medium untuk kita komunikasi dengan secara cepat. Okey. Contoh macam WhatsApp dengan Telegram ada banyak juga perbezaan dia. Yang saya nampak contoh Telegram ni dia gunakan kapasiti dia sikit-sikit. Dia tak akan guna storage handphone kita. Okay. Contoh saya pun Telegram COVID dan sebagainya. Itu pun saya tak pasti di SRA Batu 10 ada tak satu grup contoh Telegram yang boleh di mana semua parents daripada darjah 1 sampai darjah 5 darjah 6 ada dalam tu. Sebab kalau dalam grup WhatsApp dia punya kapasiti saya 256 orang saja. Itu maksimum. So kalau kita nak kumpulkan semua sekali, dekat Telegram ada 2. Satu kita buat grup, satu lagi kita panggil channel. Kalau siapa yang ada terlibat dengan channel COVID apa, yang tu kan kita tak boleh hantar mesej pun. Dia je untuk kita bagi tahu maklumat saja. Yang tu saya tak pasti. Tapi saya rasa kalau satu Malaysia terlibat, kapasiti dia besar lah. Kalau satu Malaysia terlibat, ini kan sekolah kan. Sekolah kita kumpulkan ibu bapa ni tercicir juga daripada maklumat. Contohnya macam 2 minggu lepas anak saya di sekolah bagi tahu pasal pengambilan buku teks. So kita nak semua yang tu kita nak salurkan pada semua ibu bapa. So kita cuba createkan juga sebab Telegram pun free je kan. Cuma kita ada line internet lepas tu. Itu untuk mungkin grup tu tak selalu lah, tapi kalau grup tu melibatkan keseluruhan ataupun kita buat grup kecil sikit yang untuk melibatkan, sebab sekolah kat saya ada satu lagi grup dia hanya ni pelajar tahun 5 saja. Dan satu grup yang besar itu yang tu saya lebih galakkan kalau kita gunakan Telegram berbanding WhatsApp sebab kapasiti dia lebih besar. Kita tak nak yang ada ibu bapa yang tercicir juga untuk mendapatkan maklumat tu sebab maklumat sekarang kita ni semua pun secara digital. Kita tak salurkan melalui surat lagi. Tak tahu bila akan balik. Dan saya galakkan juga contohlah nanti satu masa kita dah boleh mengajar secara biasa, kita gunakan masih teruskan gunakan digital juga. Sebab masa cakap handphone ni kita bawa ke mana-mana. Kadang-kadang kita tersalah letak handphone pun kita rasa macam orang cakap apa dah tak keruan dah sebab dia macam nyawa kita juga, betul kan? Padahal terselit sikit bawah sofa contohnya kan. Anak-anak saya main, mana pula handphone ni? Lepas tu kena buat miss call lah mana dia pun letak kan. So kita gunakan sebagai handphone ni sebagai medium untuk kita bantu kita dalam pelbagai perkara lah. Bukan anak-anak tu lebih pada hiburan. Kalau kita elakkan benda ni. Dan itulah saya cakap walaupun ada gadget tapi dia ada baik buruk dia lah penggunaan gadget ni. Okey Doktor, terima kasih atas perkongsian. Sekarang kita masuk ke slot yang kedua iaitu sesi talk. Saya mulakan daripada guru darjah 1.
Ustazah Zarina boleh dan Zarina, Ustazah Nomaila, Azimah, Masluna dan Ustazah Asna boleh apa-apa pertanyaan boleh kemukakan ya. Maklumlah darjah 1 kan lagi banyak cabaran untuk ajar PDPR ni. Boleh mulakan pertanyaan. Rasanya tak ada lah. Terima kasih ya. Tak ada. Karim, saya tak ada. Mesti cabaran lain pula lah. Saya tengok anak saya kalau ni, mereka sangat bising kalau dalam Google Meet. Tapi saya cabaran di universiti, saya menggunakan sama ada Google Meet ataupun Zoom. Mereka ni pasif sangat pula. Diam pula. Saya seorang-seorang cakap dekat skrin. Itu cabaran lain pula. Kita suruh fikir macam mana nak bagi supaya dia lebih aktif. Dia kalau yang Laujong tu, dia tindak balas dia agresif dan aktif bagi saya lah. Sebab ada ada guru besar buat Google Meet, saya tengok respon kelas 3, 4, second last dengan last tu dia happening, dia seronok. Banyak tindak balas dia. Tapi kelas 1, 2 tu kan dia taat sangat kan. Dia perhati je guru besar tu. Macam itulah. Okey, kita kemukakan soalan kepada penyerah darjah 3, Ustazah Wan Azida dan timnya. Ada apa-apa soalan? Tim Ustazah Wan Azida. Darjah 3 dah tanya 4 soalan tadi. Saya pun dah tanya 3 soalan. Jadi darjah lain lah. Okey. Tim darjah 4, wakil saya untuk tanya jika ada apa-apa permasalahan. Ustazah Aisyah, Ustaz Zaki dan Ustazah Asnida. Tak ada. Okey, tim darjah 5, Ustazah Hafiza dan timnya. Ada apa-apa soalan? Dan yang terakhir, ada tak? Jadi biasanya kalau ada masalah macam ni, dia sebab kita menggunakan 2 gadget pada waktu yang sama. Lepas tu dia Okay, Assalamualaikum Prof. Okay. Saya nak tanya macam sekarang ni kita belajar dalam Google kan? Sebab mengikut peredaran zaman sekarang ni. Jadi saya nak tanya antara perbezaan Google Classroom, Google Meet, Google Form dengan Google Calendar ni kan? Mengapa kita, antara yang banyak-banyak ni mana yang paling senang dan boleh menimbulkan minat pelajar tu untuk belajar? Jadi mengapa kita tak tekankan macam classroom tadi? Okey. Saya jawab Okey, sebenarnya keempat-empat tadi ni dia mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, Google Calendar tu tadi untuk kita susun jadual kita. Sebab kita setiap hari kan ada jadual apa kita nak buat pukul berapa kita. Kita boleh susun juga untuk anak kita dan sebagainya. Sebab saya susun anak saya tu untuk dia punya kelas waktu PDPR sebab jadual dia tak sama kalau kelas secara persemuka tu. Okey. Dan itu untuk Google Meet tu untuk kita buat secara live tadi ataupun kita rekod. Okey. Google Classroom tu medium yang kita guna kalau kita dia bukan online, dia offline. Maksudnya kita boleh bagi tugasan, lepas tu bila-bila dia ada internet dia boleh salurkan. So kita cuba dalam family Google ni ada banyak. So yang saya tekan pada hari ni adalah yang saya rasa sangat-sangat manfaat kita sebagai tenaga pengajar lah untuk kita manfaatkan kesemuanya. Sebab setiap satu ni mempunyai fungsi yang berbeza. Tapi dia dalam satu family. Cikgu-cikgu pun atau ustaz jangan rasa berserabut kalau tak pernah guna kesemuanya. Pelan-pelan lah belajar. Ya, insyaAllah. Kalau Google Meet saya rasa majoriti dah guna. Lepas tu saya share ada 5 yang untuk tu. Yang tu sekejap je belajar, tak lama pun. Saya boleh share nanti dia punya link kalau nak tengok semula. Lepas tu cuma kita nak kena tambah extension tu sekejap, itu tak lama nak belajar. Maknanya untuk masa kita buat live macam mana kita nak tambah baik untuk kemudahan kita. Prof. Cuma yang Google Classroom tu ambil masa lama sedikit untuk belajar kalau tak pernah guna langsung. Okey Prof. Kalau boleh nanti bagikan link dalam bahasa Melayu Prof. Bahasa Inggeris ni dia susah tangkap sikit. Itulah sebab saya tak untuk yang 5 tadi sebab actually yang 5 tadi pun ada banyak video sesuatu tapi dia ada lain-lain tu. Yang tu saya rasa yang terbaik sebab dia tunjuk sebelum dan selepas pasal tadi kan. Yang tu sebab tu saya share tu. Yang bahasa Melayu dia ada juga video lain, dia macam berasing-asing. Satu tapi video ni pendek dan dia longgokkan sekali ke 5-5. Itu yang saya suka share video tu sebenarnya. Nanti saya cuba tengoklah kalau saya jumpa yang bahasa Melayu yang boleh tapi sebelum saya share saya akan tengok dulu
kalau okey baru saya share. Okey, Saya sendiri tak adalah buat video macam tu. Sebab dah banyak orang post dalam YouTube. Kita tinggal nak cari je. Tak apalah, Prof buatlah untuk kami. Okey, kita boleh teruskan kalau ada soalan. Seterusnya kepada penyelarasan Darjah 6, Ustazah Haslina dan India. Jika ada apa-apa soalan, boleh kemukakan soalan. Cumanya mungkin kita pelbagaikan kaedah pengajaran. Memang terbaik Google Classroom bagi saya lah. Bukan baik bagi saya. Permulaan ni sebenarnya budak ni bila macam prop tahap tinggi. Kalau kita ni tak rendah ni, dia permulaan penerangan. Pembelajaran. Bila budak ni dia tengok penerangan kita, dia boleh tengok berulang-ulang kali. Mak ayah kita ni kadang-kadang tak semuanya up to date. Kadang-kadang ada yang kena guru classroom nak buat macam mana, tanya jiran, kesian juga. Mungkin permulaan ni kita buat sesi video. Lepas tu nanti masuk bulan 3 kita buat quiz, Google Form. Lepas tu bila masuk bulan 5 mungkin kita boleh start, bulan 4 ke kita boleh start Google Classroom. Mungkin pelbagaikan macam itu kot. Cumanya yalah, bila saya tengok kawan-kawan pun ramai lah juga ada pelbagaikan benda tu kan. Tapi fokus tu bukan hanya pada Google Classroom je bagi saya. Itu je lah. Sebab tengok ada yang buat Google Meet, saya pun suka juga bila ada, lepas tu bila tengok ada cikgu hantar video tu, bila kita tengok video tu kita tengok berulang kali. Berulang kali. Lepas tu tengok kawan-kawan pun buat video tu, bila kita tengok pun kita dengar suara guru tu, lepas tu kita nampak muka dia. Kadang dengar pun banyak geli hati juga. Tapi budak tu sukalah. Dia sukalah dengan suara guru tu. Okey, dia kenal. So sekarang ni tak boleh face to face kan. So maknanya fokus tu pelbagaikan. Bukan semata untuk classroom je lah. Itu saja. Mungkin kawan-kawan saya, tim Darjah 6 ada termasuk guru besar. Okey, saya komen sikit Okey, bagus tu nak buat quiz, nak buat apa. Tapi yang Google Classroom ni dia punya macam dia punya skop tu luas. Semua yang kita nak buat tadi semua kita letakkan dalam Google Classroom. Quiz, tugasan, video dan sebagainya semua, dan dia lebih teratur. Kalau siapa yang pernah guna, dia akan nampak benda tu lebih structured lah, kita panggil lebih teratur. Dan contohnya saya ada seorang anak yang memang tahun lepas lagi 2 orang anak saya tu yang tu tak ada periksa, tapi seorang anak saya dia ada periksa. Bila ada periksa, kalau dia nak ulang kaji tak ada media pula. So kalau benda tu dapat tersusun, dia bila nak ulang kaji pun dia boleh tengok semula. So Google Classroom ni dia satu media ataupun platform yang kita boleh masukkan semua benda pengajaran kita semua dalam tu. Bukan faham, saya faham. Saya faham nanya sebab kami Darjah 6 dah buat Google Classroom ni. Cuma nak pengisian mungkin kita akan mula bulan 3. 1, 2, 3 ni mungkin kita bagi pelbagaikan lagi. Sebab dah bincang kan, ada guru yang buat Google Classroom ni. Bila kita tengok dan diorang pun, anak-anak diorang besar pun guna Classroom. Memang nampaklah dari segi susunan. So kita kata okey, bulan 4 ni kita boleh start untuk masuk Google Classroom lah. Saya cakap bukannya tak bagus. Mungkin kita pelbagaikan lagi lah. Saya tak pastilah itu bergantung pada perancangan sekolah sendiri macam mana. Tapi kalau personally saya cakap, kalau boleh jangan terlampau lewat lah untuk kalau ada perancangan untuk Google Classroom, saya cadangkan always seawal mungkin. Dia bukan terlalu lewat. Sebab kita pun tak tahu berapa lama lagi. Dan kalau katalah contoh yang bulan 4 dah boleh buat secara kelas secara bersemuka, kita masih boleh teruskan lagi yang online ni. So kita hybrid kan, kita panggil hybrid. Online kita masih on, yang kelas pun kita buat juga. Parents pun dah boleh monitor. So yang saya nampak kebaikan ni, kita belajar benda baru lain yang kita tak pernah buat explore sebelum ni. So saya cakap tadi awal, macam mana kita setkan minda kita supaya lebih terbuka lah. Benda ni boleh dipelbagaikan lagi. Cuma kita minta email budak-budak memang dah ada kan. Minta pengisian diorang isi, bagi email kat kita je lah. Okay, kalau cikgu-cikgu nak minta email tu, janganlah minta dia hantar masuk seorang-seorang. Kita buatkan satu Google Form, dia isi je. So benda tu dah terkumpul. Okay.
Email tu saya rasa memang step pertama lah. Biasanya itu tak susah lah. Kita mewajibkan kepada semua ada sebab kita nak buat aktiviti yang lain semua menggunakan email. Okey, betul. Okey, terima kasih Prof. Okay, semua. Ada lagi yang nak bertanya? Untuk guru untuk darjah 5 dan darjah 6, mereka tahun 5 ada peperiksaan UPKK dan darjah 6 ada peperiksaan PSRA. Jadi memang guru darjah 5 dengan kami full komitmen je dekat Google Meet lah. Masa ni diorang ada teknik dan kaedah sendiri. InsyaAllah kita akan mula classroom lah lepas Prof sampaikan. Ada tak apa-apa ilmu yang doktor boleh kongsi dekat guru darjah 5 dan 6 selain daripada menggunakan online ni? Katalah murid tu tak ada internet langsung. Kalau boleh masa praktikal ni biar semua murid dapat, tak ada tertinggal. Okey, yang saya nampak tadi kita panggil online, yang ini satu lagi kita panggil offline kan. Okey, contohnya kita ada material tu sebab saya kata cikgu-cikgu pun dibenarkan pergi ke sekolah kan. So contohlah kita ada satu modul untuk subjek tertentu. Kalau kita dah ada lah, kita sediakan tu tak pastilah sama ada bayar atau kita boleh minta parents buatkan ambil di sekolah tapi SOP kena jagalah. Contohnya just ambil menggunakan drive thru saja ke ataupun apa-apa. Even yang sekolah anak saya itu masa buku teks nak ambil kena datang ke sekolah. So apa yang mereka buat dan saya nampak dia orang buat drive thru. So memang takkan adalah kontak secara muka tu tapi bila ambil. So itu satu kaedah yang kita boleh prepare. Kalau modul tu kalau dah ada mudah sikit tapi kalau tak ada nak kena prepare lah buat perancangan. Disebabkan kita masih di awal tahun, so perancangan tu masih boleh ditambah baik dan lepas tu kita buat tugas tu sama-sama, insyaAllah akan ada hasil nanti sejalan saya. So, secara offline saya nampak pun yang luar bandar pun buat macam tu, betul. Contoh diorang ada satu kotak dia letak nama betul hati berapa ambil pada waktu sekian ataupun kita bagi slot sekian supaya tak adalah semua darjah 6 pergi ambil sekali serentak. Kita pun tak nak. Assalamualaikum. Saya sebenarnya nak berkongsi, saya ada anak yang sekolah menengah dan ada anak yang sekolah rendah. So, saya pernah tengok Google Classroom anak-anak saya. Yang sekolah menengah, seperti yang Prof tunjuk tadi, contoh ada guru matematik, atau guru fisik dan dia pernah menggunakan satu medium yang anak murid masuk dalam kelas. Saya tengok bila cikgu dia bagi soalan, dia gunakan macam dia jawab soalan AdMath contohnya kan. Dia jawab dekat satu whiteboard yang guru-guru dia boleh pantau. Dan saya sendiri sebenarnya tengah belajar macam mana cara untuk buat untuk buat pada anak murid saya sendiri. Sebelum ni saya memang gunakan Google Meet, Google Form dan Google Classroom ni saya tengah belajar lah sebab benda tu benda yang ialah barulah sejak daripada PKP ni kan. So saya tengok bila anak-anak yang sekolah rendah, satu yang sekolah agama ni sebab yang darjah 4 di sekolah agama ni dia sudah gunakan Google Classroom dan saya tengok dalam tu medium dia sangat luas, ada video guru yang berikan contohnya macam bukan secara online, dia offline dan anak saya boleh buat ikut masa contohnya boleh guna waktu masa yang maksudnya tidak ada pertemuan di antara sekolah kebangsaan dan sekolah agama. Maksudnya masa yang dia sesuai lah untuk buat kerja sekolah tu. Dan di situ juga saya cuba belajar sedikit demi sedikit tentang Google Classroom. Tapi masih lagi belajar. InsyaAllah lepas ni saya sendiri nak gunakan Google Classroom sebab saya tengok medium dia sangat luas. Betul. Okay. Yang paling menarik saya suka yang bahagian yang bila anak murid kita boleh jawab soalan depan kita boleh pantau semua anak murid kita. Yang tu saya yang selalu perhatikan lah. Selalu perhatikan bila time anak saya belajar, saya tengok cikgu dia boleh pantau dan boleh tengok apa yang dia tengah buat jawapan. Soalan yang cikgu dia bagi dia boleh tengok. Itu yang sekolah menengah lah Prof. Tapi saya kalau yang sekolah rendah ni. Maksudnya itu online ke? Yang itu masa live. Yang tu masa live lah. Masa live
dia boleh tengok anak murid dia buat dekat macam dia dalam Google Classroom tu dia macam ada satu bagi macam whiteboard putih kecil tu, tapi dia secara digital lah. Dan saya cuba belajar untuk macam mana cara kita nak buat macam benda yang sama untuk anak murid. Ada satu website tu sangat menarik. Itu saya type dekat chat nanti cuba tengok ni. Kalau Prof boleh kongsikan untuk cara lebih mudah macam mana kita Ini salah satu yang saya pernah guna lah, whiteboard.free. Ini live. Cikgu boleh pantau setiap pelajar dia, tapi antara pelajar dia tak boleh nampak. Contohnya kita betul. Contohnya subjek matematik, kita bagi contoh lah. Kita letakkan satu soalan mudah, contoh 5 campur 5, 6 lah. Ini untuk yang peringkat rendah. Lepas tu dia tak boleh tiru antara masing-masing, tapi cikgu boleh pantau semua sekali. Tapi macam mana saya nak tunjuk tu Kalau Prof ada video tentang cara nak buat dia tu, saya berminat untuk tahulah sebab kita boleh pantau dan boleh tengok anak murid kita. Video tu nanti saya cuba cari, tapi kalau nak try ke sekarang? Boleh? Boleh? Saya nak try, kalau kata Prof nak saya nak try. Saya boleh spend masa sekejap. Ni pun nak dekat Zohoda ni kan. Boleh? Kita pergi ke website ni, whiteboard.free. Boleh? Masing-masing buka Google masing-masing. Siapa yang share komputer boleh tengok, tak apa. Saya boleh. Kalau nak try, okey kan kita ambil masa sekejap? Tak sampai 5 minit saya rasa. Kalau dia bergantung pada internet kita lah. Boleh doktor, boleh. Sekejap saya kena create kelas ni dulu. Yang ni pun sebenarnya ada dekat YouTube, tapi tu lah macam tadi guru saya cakap nak yang bahasa Melayu kan. Tu ada yang ada bahasa Melayu, ada yang tak ada. Kebanyakannya bahasa Inggeris lah. Tapi saya rasa bahasa Inggeris yang mudah lah. Dia tak susah sangat untuk faham. Ini untuk ni. Okey, saya dah bagi link penuh dia. Okey lah. Okey Prof, baru nampak link penuh dia. Okey, dekat chat box tu. Okey. Guna link yang saya dah bagi tu. Okey, boleh masing-masing masuk tak? Sekarang saya tengah invite supaya semua masuk. Invite terima Ni saya share apa yang saya nampak. Okey. Ini saya sebagai guru. Ambil dekat link yang dia bagi tadi. Okey, boleh nampak tak? Kalau masing-masing tengok dia punya whiteboard sini, yang ni adalah whiteboard supaya guru saya boleh nampak semua ni. So saya boleh letakkan soalan di sini. Okey, sebagai contoh saya tunjuk juga yang atas ni. Ini whiteboard saya. Okey, contohnya saya nak tulis, ni saya tengah pakai mouse saya. Saya tengah simple lah, saya letak 5 tambah 3 sama dengan berapa. Okey. Lepas tu saya tekan push ni. Ni ada pilihan, push to student. Maksudnya siapa-siapa yang dah join tadi, dia akan dapat soalan ni. Dia ambil masa sikit bergantung pada internet kita. Okey, saya dah nampak dah. Okey, dah dapat tak? So dia akan keluar seorang-seorang sikit-sikit. Bergantung pada internet laju mana. Dan kita boleh letakkan juga standby awal-awal soalan kita tu, contohnya dalam bentuk gambar. Lepas tu kita tempel je kat sini. Bukanlah pada waktu tu baru kita nak buat soalan. Ambil masa pula kan. Kita dah standby awal pun boleh. Nanti dia boleh tempel. Dekat ikon kita ni, atas ni ada banyak benda kita boleh explore ni. Ni ada macam-macam lah ikon kat atas ni. Macam kita dalam file Word kan, ada file apa kan. Kat sini pun ada. Ni ada nak type. Ni daripada prop tu. Ni daripada prop ni 5 tambah 3 ni. Ni Ustazah Fiza ni pun dah explore ni, ada buat kotak-kotak ni. Macam-macam ni boleh buat ni. Hanya whiteboard tu. Semua ni kita banyak gunakan mouse lah. Tapi itulah kalau contoh kata kita nak tengok yang pelajar tahun 1, lepas tu nak tengok dia pandai tak tulisan Jawi. Tu payah sedikit. Sebab kita kalau boleh itu kita nak gunakan pensel yang sebenar kan. Itu kekurangan sikit pada soalan ni. Saya pun masih tak dapat kaedah tu. Tapi mungkin saya tak explore sebab saya tak ajar untuk yang sekolah rendah kan. Ni ni pun dah guna music ni. Macam-macam dah explore ni. Banyak benda boleh buat kat sini juga sebenarnya. Boleh nampak screen saya ni? Dia punya tu nampak Prof. Website tu kita panggil whiteboard.free.
Oh, whiteboard.fi. Tadi cikgu-cikgu semua sebagai pelajar saya invite, tapi mungkin boleh tengok kat YouTube macam mana kalau kita sebagai cikgu pula, supaya boleh nampak macam mana yang saya nampak sekarang. Tahu, mana tu? Dekat YouTube banyak benda dia akan tunjuk betul lah, tapi mungkin ada kekurangan dari segi bahasa kan, tapi dia akan tunjuk step by step lah, dia belajar slowly. Kepada cikgu yang nama nanti boleh ajar apa lain. Prof, saya nak tanya, apa nama macam contohnya yang sekarang ni whiteboard.fi. So kalau kita nak tengok YouTube untuk kita pula yang mengajar pada murid dan guru, macam Prof lah sekarang ni Prof boleh tengok kami kan. Okay, so macam yang sebagai guru untuk tengok YouTube tu ada tak satu nama khas untuk saya tengok YouTube tu untuk cara sebagai guru untuk buat benda ni. Masa mula-mula saya nak guna ni pun saya Google, saya tengok how to use whiteboard.fi. Ulang sebalik, Prof apa dia? How to use, macam mana nak guna whiteboard.fi. Nanti akan keluar lah macam-macam dekat YouTube tu. Dan dekat sini pula lagi satu, nanti kita boleh simpan ni. Contohnya anak murid kita dah jawab, lepas tu kita boleh save dia. Dekat sini ada tunjuk save all whiteboard as PDF. Nanti dia akan tukar je dengan PDF. So kita ada rekod. Apa Kak Zah? Mana tu Prof? Kat belah mana Prof? Yang dekat yang Prof cakap tu, yang ada PDF tadi tu. Gambar gear ni. Gambar gear. Sekarang nampak tak skrin saya? Ada gambar gear ni. Sekejap saya tengok. Nampak. Nampak apa Prof? Ni gear atas ni. Ada keluar macam-macam ikon ni. Okey, dah nampak dah. Okey. Lepas tu dah ada pilihan ni save all whiteboard as PDF. So kita boleh simpan hasil kerja anak murid kita. Prof, dekat handphone saya ni ada dua je. Save whiteboard dengan left room. Itulah kalau dekat handphone macam saya cakap lah, kadang-kadang view dekat komputer, kadang bila view dekat laptop dia ada sikit limitation kat situ. Mungkin saya murid kot. Kalau murid saya tak pasti boleh simpan ke tak. Ini saya sebagai guru boleh simpan ni. Maksudnya kita nak simpan sebagai rekod kan. Mungkin lah sebab saya buka kat handphone. Jadi saya sebagai murid. Saya lain sikit kot. Ini adalah view untuk cikgu. Ni anak murid saya pun dah banyak contoh-contoh dah ni. Itulah nakal sikit. Dia dah tahulah tu, maknanya dia dah faham. Betul. Saya rasa ni banyak lagi cikgu boleh explore nanti. Kita pun boleh invite co-teacher, maksudnya dua cikgu sekali. Invite. Cantik tu ha. Okey, ada soalan lain? Tak ada Prof, dah pandai dah. Tapi saya tak pastilah sama ada ini ke yang dimasukkan tadi atau tak. Tapi ini salah satu yang saya pernah guna lah. Kalau Prof kita explore pelan-pelan. Okey, jika tidak ada apa-apa lagi persoalan, kita jemput Tuan Guru Besar untuk menyampaikan sepatah dua kata berkaitan dengan khusus ladap PDPR dalam talian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi majlis pada hari ini yang mengendalikan majlis pada hari ini, dan juga setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Profesor Dr. Yusran yang sudi berkongsi ilmu dengan guru-guru SRA Batu 10 Ceras. Mudah-mudahan ilmu yang diberi pada hari ini mendatangkan manfaat yang berkesan kepada guru-guru dan murid-murid. Ada beberapa perkara yang ingin saya maklumkan di sini, iaitu yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada guru-guru dalam melaksanakan PDPR, walaupun terdapat beberapa kengkangan dari segi talian internet ataupun data dan sebagainya, tapi masih lagi
guru-guru dapat mengatasinya, ya, sebab sekarang ini saya rasa kita tak boleh menyatakan alasan-alasan yang tak boleh melaksanakan PDPR online, ya. Macam mana sekalipun kita mesti cuba belajar dan belajar, ya. Macam mana kita nak buat PDPR online, ya, sebab kita tak tahu berapa lama, ya, yang perlu kita hadap, ya, situasi kita. Dan alhamdulillah, ya, tadi, ya, kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, ya, untuk menambah baik dan meningkatkan lagi ilmu PDPC online ni, ya, supaya PDPR kita lebih berkesan dan lebih baik, ya, kepada murid-murid. Jadi gunakanlah peluang yang kita dapat pada hari ini untuk memperbaiki teknik pengajaran dan pembelajaran kita selain cara yang sebelum ni kita gunakan contoh Google Meet, ya, video, hantar WhatsApp dan lain-lain. Dan harapan saya juga selepas ini, ya, tidak ada alasan lagi, ya, yang kita tidak tahu menggunakan teknik PDPR online. Sekiranya, ya, hari ini, ya, kita gagallah untuk buat Google Meet, ya, contoh taklah macam line tak clear, ya, sekurang-kurangnya kita ada backup, ya, kita ada backup cara lain iaitu classroom, ya, kita ada cara Zoom dan sebagainya, ya, yang seperti mana yang Prof ajar pada hari ini, ya. Dan okey, selepas ni yang mana guru-guru kurang faham, ya, tentang teknik-teknik online ni, ya, jangan lupa kita masih ada lagi, ya, beberapa guru yang boleh mengajar kita. Jadi kita boleh rujuklah, ya, pada guru yang mahir, ya. Cumanya kita ni lemah dari segi, sekolah kita ni lemah dari segi internet lah, ya. Kalau kita nak belajar secara beramai-ramai, dia akan jadi macam tersekat-sekat lah, ya. Jadi kekurangan SRA, ya Prof, itu je lah. Kita tak ada bilik internet, kita tak ada guru internet dan sebagainya. Tak seperti sekolah Serai, Bandar Baru Bangi dan Pekan Beranang, ya. Okey, seterusnya ya, saya selepas daripada ni, ya, guru-guru yang tak ada data ataupun tak ada line internet, ya, susahlah line, ya, bila dia berada di rumah, nak mengajar di rumah. Saya galakkan untuk datang ke sekolah, ya, sambil kita mengajar, sekurang-kurangnya kita dapat belajar, ya, dan dapat berbincang, ya, sesama guru, ya. Dan gunakanlah, saya dah edarkan surat untuk hadir ke sekolah, ya, tak ada masalah, ya. Sekiranya kalau ada roadblock ke, ya, zaman PKP ni, sekiranya ada roadblock apa semua, saya sudah edarkan surat, ya, untuk hadir ke sekolah. Saya rasa diorang pun tak boleh nak saman, tak boleh nak kenakan compound, ya, sebab kita kita ada PDPC kita yang perlu kita laksanakan, ya, time waktu sekolah, ya. Okey, dan seterusnya juga saya mengharapkan kepada guru-guru yang terlibat, ya, mengajar darjah 5 dan 6, ya,
mungkin peperiksaan akan diadakan, ya, peperiksaan UPKK dan peperiksaan PSRA. Ya, saya mohon ya supaya guru-guru tahun 5 dan guru-guru tahun 6 dapat tingkatkan lagi dan dapat gandakan lagi usaha untuk memberi PNP online ni kepada semua murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan, 2 peperiksaan tersebut ya pada tahun ini. Dan juga saya sendiri ya atau pihak sekolah akan memantau ya semua guru-guru kelas ya melaksanakan PDPR ya dari masa ke semasa. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Yusran Sulaiman ya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi ilmu dan saya rasa dapat banyak jugalah ilmu yang selama ni saya hanya guna Google Meet je Profesor. Ya, yang Google Classroom saya masih blur ya. Sekarang ni jadi tadi ada sikit kira banyaklah yang saya dapat daripada program yang Prof jalankan tadi ya, contoh macam Google Calendar apa semua. Dan insyaAllah selepas daripada ni saya mengharapkan semua guru-guru mahir ya dalam keluarga Google. Keluarga Google tadi yang Prof cakap tadi, dia pun tak tahu yang mana bapa, yang mana ayah, yang mana anak ya. Okey, jadi setakat ini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada moderator kita Puan Zahrin. Okey, selaku pengurusi majlis pada hari ini, saya mewakili saya pengurusi majlis mewakili ladab sekolah kali ini. Kami dengan berbesar hati merakamkan gugusan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof atas perkongsian yang diberikan. Doa kami semoga Allah berikan Prof kesihatan yang baik untuk terus berkongsi lagi di lain masa dan ketika. Ya, untuk guru-guru semua, syabas diucapkan pada guru-guru atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang slot ladab kali ini. Mudah-mudahan usaha kita dalam memantapkan diri dan khidmatan mengisi ladab kali ini akan memberikan manfaat bukan sahaja untuk diri kita sebagai seorang guru, tetapi juga bidang khidmat yang sedang ditaburi bakti. Guru hebat, guru cemerlang. Selesai ladab, terus kita berjuang. Majlis sudah sampai ke penghujungnya. Saya selaku pengurusi majlis memohon beribu-ribu kemaafan jika ada tersilap kata sepanjang mengendalikan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pada Ustaz Zaki untuk membacakan doa penutup majlis kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min ajzi wal kasal. Rabbana afra' alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana atina fil ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.